Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai anak-anak, apa khabar hari ini? Ustaz harap anak-anak semua sihat walafiat dan sentiasa berada di rumah. Baiklah, Ustaz pada hari ini akan menyambung pembelajaran untuk subjek pendidikan Islam iaitu sirah. Pada hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Baiklah, siapa tahu bila Nabi Muhammad SAW kita dilahirkan. Baiklah, kalau tak tahu, kita akan belajar sebentar lagi. Baiklah. Anak-anak boleh lihat kartun yang memegang payung di gambar tersebut. Kartun itu bertanya, kawan-kawan tahu tak siapa Nabi kita? Ustaz dah sediakan biodata Rasulullah ni. Baiklah. Dalam biodata ini ada nama, ada tarikh lahir, ada tempat lahir, bangsa, nama ibu dan nama ayah. Baiklah, nama Rasulullah ini Muhammad bin Abdullah. Tempat lahir Rasulullah pula ialah pada hari Isnin, iaitu pada tarikh 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa tahun Gajah ya? Kenapa bukan tahun kucing ke, ayam ke, ikan ke? Kenapa perlu tahun gajah juga? Jadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada satu peristiwa. Peristiwanya iaitu ada sekumpulan tentera bergajah yang diketuai oleh raja yang bernama Abrahah. Jadi Raja Abrahah ini, dia merancang untuk meruntuhkan Kaabah. Tapi adakah Abrahah ini gagal atau berjaya? Jadi Abrahah ini gagal untuk meruntuhkan Kaabah sebab Allah memberi pertolongan dengan mengutus burung-burung yang membawa batu-batu panas. Batu-batu panas yang berapi dan melempar kepada tentera-tentera tersebut. Nama burung tersebut ialah burung ababil. Jadi disebabkan peristiwa ini, tahun kelahiran Nabi Muhammad ini dinamakan tahun gajah. Bukannya tahun ikan, tahun kucing, tahun ayam. Namanya adalah tahun gajah. Baiklah, tempat lahir Rasulullah pula, dia adalah di Mekah. Dia sama seperti kita. Kita lahir di hospital. Ada yang lahir di hospital Kuching, ada yang lahir di hospital Semunjan, ada yang lahir di hospital Kuala Lumpur. Tapi Rasulullah ini lahir di Mekah, Mekah Al-Mukarramah. Bangsa Rasulullah pula ialah bangsa Quraisy. Nama ibu Rasulullah Aminah binti Wahab. Nama ayahnya pula Abdullah bin Abdul Muttalib. Baiklah, kita teruskan pula. Jadi berita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ini terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi sebelum kedatangan Islam ini, ada agama-agama lain yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti Nabi Musa dan Nabi Isa dan banyak lagi. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Antara contoh kitab-kitab Samawi yang terdahulu ialah kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil yang dalam ada catatan bahawa Nabi Muhammad akan lahir. Baiklah, seterusnya. Wah, cantik tak istana dalam gambar itu? Okey, baiklah. Ketika mengandungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aminah ni adalah ibu Rasulullah. Dia bermimpi melihat cahaya terang menerangi istana-istana Busra di Syam. Istana-istana Busra ini dia tinggi, indah, cantik. Tapi dalam mimpi Aminah ini dia melihat istana-istana itu terang, diterangi oleh cahaya. Jadi itu adalah tanda-tanda Aminah
mengandungkan Nabi Muhammad. Baiklah. Okey, seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai anak yatim kerana bapanya telah meninggal dunia. Siapakah nama bapa baginda Nabi Muhammad? Ada siapa yang tahu? Nama bapa Nabi Muhammad ialah Abdullah. Jadi Abdullah ini dia meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad ini adalah anak yatim sejak lahir lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan daripada bangsa Arab Quraisy dan keturunan yang mulia. Bukan keturunan pencuri, bukan keturunan yang suka berbuat jahat, tapi keturunan Arab Quraisy ini adalah keturunan yang sangat mulia. Jadi ketika kelahiran Nabi Muhammad, Abdul Muttalib sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan membawa baginda ke Kaabah. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir ini, Abdul Muttalib ini adalah datuk baginda. Abdul Muttalib ini sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Abdul Muttalib ini dia memberi nama Muhammad. Jadi boleh tengok nama Muhammad, ejaan nama Nabi Muhammad. Yang bermaksud yang terpuji. Bukan maksudnya benda yang pelik-pelik, benda yang tak elok. Nama Muhammad itu bermaksud yang terpuji. Jadi nama Muhammad ini belum pernah digunakan masyarakat Arab ketika itu. Jadi hanya Nabi Muhammad sahaja. Baiklah murid-murid, jadinya hari sekarang Ustaz akan menyambung tentang apakah dia pengajaran yang dapat diperolehi daripada kisah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid tahu tak apa dia pengajaran-pengajaran yang kita boleh dapat? Yang pertama sekali Ustaz nak beritahu ialah membentuk jiwa yang kuat dan tabah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari kisah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh meniru bagaimana cara hidup Nabi dan semuanya lah yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula ialah kita dapat mengetahui mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad yang luar biasa, yang istimewa. Yang berlaku sewaktu peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah juga kan mukjizat-mukjizat, peristiwa-peristiwa yang kita rasa macam pelik. Tapi benda tu betul-betul berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak ada dekat orang lain. Itu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sejak lahir lagi dah pun istimewa. Jadi yang ketiga pula ialah umat Islam akan sentiasa mengingati ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpuji. Yalah, semua kita manusia biasa pun kita ada birthday, kita ada sambutan ulang tahun. Jadinya apalah salahnya untuk kita mengingati peristiwa ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita raikan dengan penuh kegembiraan, dengan macam-macam amalan kita boleh buat. Macam contoh kita pergi majlis Maulidur Rasul. Banyak lagi benda-benda yang kita boleh buat. Jadinya murid-murid, kelas kita berakhir di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.